الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Muslimi dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat dan kurnia yang Allah berikan kepada kita dapat kita berada di dalam surau ini melaksanakan solat maghrib secara berjemaah, seterusnya bersama-sama di dalam satu majlis ilmu. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan, keampunan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan kepada kita daripada sebarang musibah, daripada segala bencana dan juga wabak, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul, insan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga disebut sebagai Habibullah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk menjadi perantara di antara langit dan juga bumi, di antara Tuhan yang memberikan hidayah dan juga taufik dan juga manusia yang berada di dalam dunia ini menempuh ujian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah kita sambung perbahasan berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi. Dan kita sekarang ni di dalam bab yang ke-51, ma jaa fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkaitan dengan nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya nama Rasulullah tu banyak lagi, tetapi di dalam kitab ini dikemukakan dua hadis sajalah berkenaan dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu hadis yang pertama an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li asma, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bihal kufr wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqib wal aqibatu alladhi laysa ba'dahu nabi. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang diri baginda sendiri, iaitu daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna li asma, sesungguhnya bagiku beberapa nama. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi memberitahu tentang nama baginda sendiri. Nabi memberitahu tentang nama baginda sendiri, ya. Jadi memperkenalkan diri ini sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak perlu rasa malu, rasa segan untuk memperkenalkan diri kita sendiri, ya.
Begitu juga memperkenalkan ahli keluarga kita atau memperkenalkan kawan-kawan kita kepada kawan yang lain. Ini kaedah di dalam kita bersahabat. Sebab nama itu merupakan perkara yang paling asas bagi manusia. Dan sesungguhnya nama yang kita dapat ini adalah nama yang diberikan oleh ibu bapa kita lah. Kebanyakan macam itulah, ayah kita pilih nama untuk kita, atau mak kita, atau kedua-duanya pilih nama untuk kita. Atau mungkin ada juga yang datuk dia pilih, nenek dia pilih. Atau ada juga yang dicadangkan oleh orang-orang alim lalu dipilih oleh ibu bapa dia. Sebab itulah walaupun kita katakan nama itu adalah pilihan manusia, tetapi hakikatnya hidayah dan juga taufik dan ilham itu datang dari Allah SWT. Dan nama yang dipilih oleh ibu bapa kita itu lekat menjadi nama kita bukan sahaja di dunia. Bahkan di akhirat nanti kita juga akan dipanggil dengan nama yang kita pakai di dunia ini. Sebab tu nama itu istimewa. Dia bawa sampai akhirat. Bawa sampai akhirat. Nama kita itu Allah pakai nama yang sama. Allah tak guna nama lain. Allah guna nama yang sama. Sebab itulah apabila kita bertemu dengan orang lain, jangan takut, jangan malu untuk memperkenalkan nama. Itu kita namakan sebagai ta'aruf. Saling kenal mengenal antara satu sama lain. Di samping itu kalau kita dengan keluarga kita, kita perkenalkan ahli keluarga kita kepada saudara-saudara atau kawan-kawan yang lain. Itu juga kaedah yang penting untuk dalam mengeratkan hubungan sesama manusia. Bila kita jumpa orang, kalau orang itu tidak memperkenalkan nama dia, tidak salah untuk kita bertanya nama dia. Dan kita memuji nama yang baik. Kalau katakan kita jumpa orang, tak salah kalau kita tanya apa nama adik, apa nama encik. Kan? Kalau nama itu baik, kita kata sedap nama itu. Itu kaedah di dalam kita berkenalan dengan manusia. Sebab nama itu satu perkara yang penting. Kadang-kadang kita berkawan dengan orang, bermusafir dengan orang sampai sudah kita tak tahu nama dia. Itu rugilah. Rugi. Sebab akhirnya kita nak cari dia, kita tak tahu nak cari dari mana. Sebab kita tak tahu nama dia. Sebab tu nama penting. Dan di dalam hadis ini, Nabi menyebut tentang nama-nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Innali asma', sesungguhnya bagiku beberapa nama. Maksudnya Nabi SAW mempunyai lebih daripada satu nama. Macam mana ni? Kenapa Nabi ada lebih daripada satu nama? Ini keistimewaan yang ada pada baginda lah. Ada nama yang diberikan oleh datuk Nabi SAW. Ada nama yang diberikan oleh Allah SWT untuk baginda SAW sendiri. Dan ada juga nama daripada panggilan para sahabat dan juga ahli keluarga Nabi SAW. Kan? Dan bila kita sebut nama ini, kalau orang Arab, dia ada laqab dan juga kunyah. Laqab itu apabila dinisbahkan dengan tempat tu, utamanya lah. Kan? Kalau katakan orang Malaysia, Muhammad Al-Malizi. Muhammad Al-Malizi itu maknanya orang Malaysia. Kan? Kalau dia tu daripada seberang Takir, dia panggil nama Ali At-Takiri. Dia letak nama sempena nama tempat. Kan? Dan ada lagi lah kalau macam orang daripada Lubuk Merbau, kan? Lubuk Merbau, ujung dia jadi Al-Marbawi. Kan? Buatkan penyusun kamus Al-Marbawi. Kamus tu, kamus Al-Marbawi, dinisbahkan kepada penulis itu namanya Tuan Guru Idris, yang berasal daripada Lubuk Merbau. Jadi Idris Al-Marbawi. Itu kita katakan laqab. Sebab tu Imam-Imam Bukhari itu
Laqab tu kan. Imam Bukhari daripada Bukhara, Imam Tirmizi daripada Turmis dan sebagainya. Okey ya. Dan yang keduanya kunyah. Kunyah ini ialah dinisbahkan kepada anak. Contohnya ditambah dengan perkataan abu ataupun ibnu. Ibnu tu maknanya anak, abu tu maknanya ayah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang anak bernama Al-Qasim. Jadi Nabi juga digelar sebagai Abul Qasim, ayah kepada Al-Qasim, ayah Qasim. Jadi kita pun boleh letak abu macam tu Kita tengok nama anak kita. Biasanya kita ambil nama anak yang sulung, terutamanya anak lelaki. Kalau anak lelaki tu nama Jamil, maknanya Abu Jamil. Macam itulah lebih kurang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini baginda sendiri mengaku bahawa ada beberapa nama. Nabi kata ana Muhammadun, sayalah Muhammad. Jadi nama yang pertama Nabi sebut ialah Muhammad. Nama Muhammad ini maksud perkataan Muhammad itu yang dipuji, daripada wazan maf'ul, iaitu yang dipuji. Bukan mana yang terpuji. Terpuji itu Ahmad. Yang dipuji Muhammad. Muhammad itu yang dipuji. Dan nama Nabi SAW Muhammad ini adalah nama yang paling banyak digunakan dan paling banyak disebut. Bahkan nama itulah yang diletakkan di dalam syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ini keistimewaan nama Muhammad. Sebab dia ada di dalam syahadah yang menjadi syarat kepada iman. Kalau seorang tu kata asyhadu an la ilaha illallah, belum sempurna iman. Dia kena sempurnakan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya nama Muhammad itu ada di dalam syahadah. Menjadi satu syarat sempurnanya iman manusia. Maknanya kita nisbahkan iman kita ni selain daripada Allah sebagai Tuhan yang Esa, kita mengiktiraf, mengaku, meyakini dan menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad, kita guna nama Muhammad itu, Nabi yang bernama Muhammad itu adalah Rasulullah. Itu penting tu, nama Muhammad tu sangat penting kan. Jadi kalau kata siapa Nabi kamu, nombor satu sekali jawapan kita ialah Muhammad, walaupun ada nama-nama yang lain. Yang kedua, Nabi kata wa ana Ahmad. Wa ana Ahmad. Yakni maksud Ahmad tu yang terpuji. Jadi baginda ni yang paling layak mendapat pujian berbanding dengan manusia yang lain. Jadi Ahmad ini dia boleh jadi dua maksud. Satu, Ahmad yang terpuji, yang diletakkan fokus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai insan yang terpuji. Ahmad juga boleh membawa maksud yang banyak memuji, yang paling banyak memuji, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi maksud yang paling banyak digunakan ialah Ahmad yang terpuji, yang mula-mula tadi. Itu maksud Ahmad. Ahmad ini nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita baca surah Saf, disebut tentang nama Ahmad. Allah sebut tentang nama Ahmad ini yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah dah turun wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam tentang seorang manusia yang bernama Ahmad ataupun Muhammad yang terpuji. Ada satu kajian berkaitan dengan manuskrip ataupun kitab-kitab lama dalam agama Hindu. Di antara kandungan dalam kitab-kitab itu ialah berkaitan dengan
seorang manusia yang diutuskan oleh Tuhan di satu kawasan padang pasir yang bernama yang dipuji. Tapi bahasa yang ada itu kita tak tahulah bahasa apa, kita asal, tapi istilah dia orang itu adalah yang dipuji, dan orang itulah yang perlu diikuti oleh kamu semua. Itu dalam kitab Hindu. Jadi kita pun tak tahu kitab Hindu itu diturunkan kepada, kalau katakan itu betul daripada Allah SWT lah, kita pun tak tahu dapat kepada Nabi mana, kepada Rasul mana, kita tak tahu. Tapi maknanya tak mustahil tuan-tuan sekalian, sebelum daripada perutusan Nabi Muhammad ini ada 3 kitab. Satu kitab kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud AS. Yang keduanya kitab Taurat kepada Nabi Musa AS. Yang ketiganya kitab Injil kepada Nabi Isa AS. Tapi selain daripada 3 ini, ada suhuf, iaitu wahyu Allah kepada Rasul-Rasul dalam bentuk lembaran-lembaran. Jadi adalah beberapa Rasul yang menerima suhuf. Cumanya kita pun tak dapat secara pasti kandungan suhuf ataupun suhuf itu kepada Nabi mana secara khusus. Adalah kita tahu beberapa orang Nabi dalam hadis yang menerima suhuf, tetapi secara sepenuhnya kita tak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Tidak mustahil tuan-tuan sekalian, kitab-kitab dalam agama Hindu tu pun merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Okey. Kemudian yang ketiganya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bil kufr. Nabi kata, sesungguhnya aku adalah al-mahi, satu nama Nabi al-mahi. Tapi maksud al-mahi ini adalah penghapus. Alladhi yamhullahu bil kufr, iaitu kedatangan aku ini, dengan sebab adanya aku ini, Allah SWT menghapuskan kekufuran. Jadi Rasulullah SAW bangkit pada saat kekufuran sedang berleluasa. Zaman Rasulullah bangkit tu, kekufuran mencapai kemuncak. Ini disebut oleh beberapa orang penulis, termasuk Abu Hasan Ali An-Nadawi, dan juga di dalam kitab Fiqh Sirah oleh Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia sebut bahawa pada saat Rasulullah diutus tu, kemuncak kekufuran. Yang mana Rom kemuncak kekufuran. Sebab apa? Sebab Rom ini asalnya ikut agama Nasrani, tetapi dia menyeleweng. Kemudiannya Parsi, tamadun yang besar, berlaku kerosakan, sembah api, berkahwin sesama ahli keluarga dan sebagainya, berlaku kekufuran. Hindu dekat Ganges, banyak kekufuran. Maknanya tamadun manusia berada pada kemuncak kejahilan, kekufuran. Sebab apa? Antaranya sebab selang masa antara Nabi Muhammad dengan Rasul yang terakhir agak jauh, lebih daripada 500 tahun. Iaitu Rasul terakhir ialah Nabi Isa AS. Jadi ajaran Nabi Isa tu pun diseleweng dah. Kitab Injil itu nak cari yang original dah susah dah. Sudah dihapuskan oleh pemerintah-pemerintah Rom, Byzantine dan sebagainya. Jadi kekufuran itu mencapai tahap yang sangat besar. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan, maka antara peranan Nabi ialah al-mahi, iaitu menghapuskan kekufuran itu. Ini kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat hebat, atau tugas Nabi yang sangat hebat. Kemudian Rasulullah sebut wa ana al-hashir. Dan aku juga adalah al-hashir. Maksud al-hashir ini adalah orang yang mengumpulkan sesuatu, pengumpul. Jadi apa maksud pengumpul kat sini? Allazi yuhsyarun nasu ala qadami. Iaitu maksudnya manusia ini dikumpulkan di bawah qadami. Ini maknanya di bawah kepimpinan lah, di bawah kepimpinan dia. Jadi
Al-Hasyir ini bila dibahaskan oleh para ulama berdasarkan hadis ni, dikata kita boleh tengok dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama, Al-Hasyir, kumpul ini maksudnya Rasulullah ni apabila diutuskan, seluruh manusia berkumpul menjadi satu umat, iaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeza tuan-tuan sekalian dengan nabi-nabi yang lain. Umpamanya nabi, kita ambil nabi yang besar lah, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, umat Nabi Ibrahim adalah orang yang berada di negeri Nabi Ibrahim. Itu saja umat Nabi Ibrahim. Jadi tugas Nabi Ibrahim sampaikan dakwah kepada penduduk negeri dia, di kawasan dia, iaitu kawasan Iraq lah. Ada satu kawasan di Iraq. Tapi bukan keseluruhan Iraq itu, kawasan negeri dia saja. Bahkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kebetulan ada nabi yang lain, ada rasul yang lain. Termasuklah anak saudara dia sendiri yang bernama Lut, Nabi Lut alaihissalam. Tapi umat Nabi Lut tidak menjadi umat Nabi Ibrahim. Allah suruh Nabi Ibrahim sampaikan Islam, sampaikan agama, tauhid kepada umat dia saja. Allah tak suruh Nabi Ibrahim sampaikan tauhid, dakwah kepada umat Nabi Lut. Sebab umat Nabi Lut adalah tugas Nabi Lut. Sehingga kan pada saat, kan ada cerita dalam Al-Quran, Allah cerita beberapa kali tentang malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim, bagi tahu dua berita yang besar. Salah satu berita tu ialah berkenaan dengan umat Nabi Lut yang akan menerima satu bala yang sangat besar. Jadi malaikat bagi tahu kepada Nabi Ibrahim. Jadi dalam peristiwa itu Nabi Ibrahim masih ada. Tapi Nabi Ibrahim tidak ditugaskan untuk memberi sokongan atau bantuan kepada Nabi Lut alaihissalam. Maknanya masing-masing ada umat, masing-masing ada tanggungjawab. Kan? Walaupun diutuskan kepada dalam satu masa yang sama. Berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda dibangkitkan, seluruh manusia ini, sama ada orang Afrika berkulit hitam, orang Cina bermata sepet, orang Melayu yang sawo matang, orang Eropah yang berkulit putih, orang Arab yang berbadan besar, seluruh manusia ini dicantumkan, dikumpulkan menjadi satu umat, iaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Cumanya ada umat dakwah, umat yang perlu disampaikan dakwah, dan juga umat yang telah menerima hidayah. Tapi maknanya umatnya seluruh adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud pertama Al-Hasyir, dikumpulkan semua menjadi umat Nabi. Al-Hasyir juga boleh difahami sesuai dengan perkataan mahsyar. Jadi Al-Hasyir kat sini maksudnya apabila berlaku tiupan sangkakala, dunia musnah, manusia semua mati. Kemudian ditiupkan sangkakala yang selepas daripada itu, kemudiannya manusia dibangkitkan. Dan orang yang pertama dibangkitkan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada situ, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, barulah manusia yang lain, seluruh manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Jadi apabila Nabi bangkit dulu, jadi kaedahnya seolah-olah Nabi inilah yang mengumpulkan semua berada di padang mahsyar. Jadi ini tuan-tuan sekalian, perjalanan yang kita semua akan lalu pada mahsyar ni. Perjalanan yang kita semua akan lalu pada mahsyar. Dan pada mahsyar ni, berada di mahsyar ni, kita akan duduk kat situ dalam tempoh yang sangat lama. Sangat-sangat lama tuan-tuan sekalian. Sangat-sangat lama dalam keadaan yang risau dan juga cemas. Dan pada waktu itu, seluruh manusia akhirnya terhutang budi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana
baginda yang berdoa kepada Allah untuk melepaskan penungguan atau penantian yang sangat panjang di padang mahsyar. Sebab kita nanti duduk kat padang mahsyar ni lama sangat. Jadi manusia pergi jumpa Nabi Adam, minta Nabi Adam supaya Allah selesaikan. Nabi Adam kata tak boleh, aku ni ada kesalahan, dosa. Kemudian pergi jumpa dengan Nabi Nuh, pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim, pergi jumpa dengan Nabi Isa, pergi jumpa Musa, kemudian pergi jumpa Nabi Isa. Semua Nabi-Nabi ni kata minta maaf, tak boleh nak tolong. Masing-masing ada kesilapan, kesalahan. Akhirnya jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa dengan doa yang sangat hebat. Akhirnya Allah SWT menerima doa itu. Berakhirlah penantian yang sangat panjang di padang mahsyar. Jadi tuan-tuan sekalian, peristiwa di padang mahsyar ni satu peristiwa yang pasti akan berlaku dan kita semua akan berada di sana. Mudah-mudahan kita mendapat perlindungan dari Allah SWT dan mendapat nikmat telaga Kautsar, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi suasananya masing-masing terhutang budi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-hasyir juga boleh dinisbahkan kepada kedudukan kemuliaan Nabi pada waktu pada mahsyar nanti. Okey. Kemudian disebut lagi wa ana al-aqib wal aqibul ladzi laisa ba'dahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'dahu Nabi, tak ada sallallahu. Okey. Kemudian akhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku adalah al-aqib. Iaitu maksud al-aqib ini ialah orang yang menjadi nabi yang terakhir dan tidak ada lagi nabi selepas daripada aku. Jadi penting tuan-tuan sekalian untuk kita yakin sungguh-sungguh tidak ada nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, ramai nak mengaku nabi. Ramai nak mengaku nabi ni sepanjang sejarah Islam. Ramai mengaku nabi. Lepas nabi wafat pun dah ada dah orang yang mengaku nabi. Musailamah Al-Kazzab dan beberapa orang lagi mengaku nabi. Sampai sekarang. Dan ajaran-ajaran yang sesat, bahkan agama-agama yang sesat seperti Ahmadiyah, Qadiani kan, antaranya kerana ada yang mengaku menjadi nabi kan. Banyaklah yang jenis mengaku nabi ni. Okey, tu hadis yang pertama, iaitu nama Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir dan juga Al-Aqib. Kemudian hadis 347 an Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala laqitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turuqil Madinah. Hudzaifah ni berkata, aku telah berjumpa atau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu jalan daripada jalan-jalan di Madinah. Jadi bertemu Nabi di satu jalan lah, atau lalu faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana Muhammadun, aku Muhammad, wa ana Ahmad, dan aku juga Ahmad, wa ana nabiyyur rahmah. Dan Nabi kata, wa ana nabiyyur rahmah, saya adalah nabiyyur rahmah, iaitu nabi yang membawa rahmat. Jadi Rasulullah ini boleh disebut sebagai nabiyyur rahmah. Bahkan Rasulullah ini adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai satu rahmat untuk sekalian alam. Jadi Nabi ini bawa rahmat. Bawa rahmat. Rahmat itu maknanya satu, petunjuk agama itu rahmat, Al-Quran itu rahmat, kebaikan itu rahmat, tauhid itu juga adalah rahmat. Jadi Rasulullah datang bawa rahmat, dan rahmat yang Rasulullah bawa itu juga boleh dikaitkan dengan kasih sayang yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu konsep rahmat tu sangat luas tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita nak hurai konsep rahmat tu satu banyak. Tapi hakikatnya
Rahmat itu satu yang sangat dekat dengan agama Islam. Sebab itulah kita mulakan sesuatu pekerjaan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita nisbahkan dengan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Quran dalam 114 surah yang ada dalam Al-Quran, kecuali surah Taubah, semuanya bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim tu dinisbahkan dengan maksud rahmat. Kan, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kenapa digunakan perkataan Rahman Ar-Rahim diulang-ulang sedangkan nama Allah tu banyak? Kenapa tak tukar sekali-sekala Bismillahil Qahhar Al-Ghaffar ke ataupun apa-apa saja? Kenapa tidak ditukar? Jawapannya kerana sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah sifat yang sangat dekat dengan hakikat Islam itu sendiri, iaitu rahmat kepada seluruh alam. Jadi inilah kita katakan Nabi adalah Nabiur Rahmah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita tak terasa sifat rahmat Islam itu. Kadang-kadang orang Kristian, tuan-tuan sekalian, dia cuba bayangkan agama dia tu rahmat. Agama tu agama kasih sayang. Maknanya dia kaitkan agama Kristian itu sebagai agama yang menyebarkan love, spreading love. Sebenarnya unsur kasih sayang, unsur rahmat lebih kuat dan lebih jelas di dalam agama kita. Cumanya musuh-musuh Islam dia cuba untuk gambarkan Islam ni ganas, Islam teroris, Islam ni kasar, Islam ni perang, Islam ni bunuh orang, pancung orang, potong tangan orang. Maknanya dia cuba untuk letakkan imej Islam ni pada imej yang tidak ada rahmat. Sedangkan Islam itulah yang paling kuat, yang lebih kuat, jauh lebih kuat rahmatnya berbanding dengan agama-agama lain. Sebab tu kita kadang-kadang diuji juga dengan masalah ni. Dan apabila kita nak ajak orang kepada kebaikan, kita mulakan dulu dengan sifat rahim Allah berbanding sifat Al-Qahhar ataupun sifat Allah yang menghukum ataupun menyeksa atau menghantarkan neraka. Kadang-kadang kita ni dalam interaksi dengan orang, kita kurang bercakap tentang sayang, tapi kita bercakap tentang takut. Macam kita ada anak, kita ada cucu, kita kata ini Allah marah. Kita tak cakap kalau dia tinggalkan Allah sayang. Tapi kita kata kalau kamu buat, Allah akan marah. Jadi daripada kecil duduk gambarkan, Allah ni garang lah. Kan? Dia tak dapat gambaran bahawa Allah ni penuh dengan kasih sayang. Sedangkan sifat kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada sifat kemurkaan Allah SWT. Maknanya rahmat itu jauh lebih besar daripada kemurkaan. Sebab tu dalam kita berinteraksi nak ajak orang kepada agama, sebelum kita cerita tentang neraka, kita cerita tentang syurga. Sebelum kita cerita tentang Allah marah, kita cerita tentang Allah sayang. Itu kaedah yang betul lah dalam kita mengajar agama ini. Ataupun mengajak orang kepada kebaikan. Sebab tu kalau kita nak tegur orang, kita tegur yang menjurus ke arah kasih sayang itu. Maknanya kalau dia tinggalkan benda jahat tu, Allah sayang dia. Macam itulah. Kan? Mula macam tu dululah. Kan? Kemudian wa nabiyyut taubah. Wa nabiyyut taubah. Dan juga nabi yang mengajak manusia kepada taubat. Kan? Nabi yang mengajak manusia kepada taubat. Dan nabi ada sebut tentang istighfar. Nabi sendiri istighfar 70 kali sekurang-kurangnya, atau ada yang kata ada yang disebut 100 kali. Maknanya banyak istighfar Nabi SAW dalam sehari. Kenapa Nabi banyak beristighfar sedangkan Nabi tidak ada dosa, Nabi maksum? Sebab Nabi nak mengajak para sahabat dan juga kita semua beristighfar. Jadi Nabi istighfar sebagai satu uswah atau contoh yang baik, uswatun hasanah. Jadi Nabi nak ajar kita istighfar, Nabi sendiri beristighfar.
Sebab tu kita duduk saja-saja sambil bawa kereta, sambil bawa motor, sambil berjalan. Kita sebutlah Astaghfirullahalazim. Maknanya aku meminta ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa Nabi Yunus alaihissalam. Sangat hebat doa tu. Ada banyak kekuatan dia. Ataupun kita boleh juga baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam alaihissalam. Jadi istighfar ni penting. Atau kita juga digalakkan untuk baca Sayyidul Istighfar, iaitu penghulu kepada segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baca 3 kali selepas daripada asar dan juga selepas daripada subuh. InsyaAllah kita akan dapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istighfar ni memang sangat penting. Kita kadang-kadang ditimpa musibah, kita suka untuk salahkan orang. Ada masalah dengan isteri ada masalah dengan suami. Kadang-kadang kita cuba cari salah orang. Atau ada masalah nak kita buat hal, kita cari kesalahan. Sebenarnya bila berlaku sesuatu masalah, tuan-tuan sekalian, ubat yang pertama sekali ialah kita cuba tengok bahawa kita cuba faham bahawa setiap masalah itu dia datang sebagai satu kafarah pada dosa kita. Walaupun zahirnya memang salah orang. Tapi Allah SWT tak uji kita melainkan ada dosa yang kita lakukan. Dan memang kita pun berdosa. Kan? Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau hati nak tenang, bila berlaku satu musibah, cepat-cepat kita istighfar dan kita cuba fikir apa dosa yang aku buat. Mungkin ada sifat takabur dah timbul sikit tadi. Atau mungkin tadi rasa macam nak menunjuk-nunjuk. Atau mungkin kita rasa kita sepatutnya tolong orang, kita tak tolong orang. Kan? Jadi itu kaedah dia. Untuk kita cari kebaikan dalam kehidupan, banyakkan istighfar. InsyaAllah itu adalah ubat yang sangat hebat. Dan Nabi sebut lagi, wa ana muqaffa. Wa ana al-muqaffa. Al-muqaffa ni bermaksud yang menjejaki, iaitu menjejaki rasul-rasul terdahulu dalam membawa risalah iman dan tauhid. Jadi Nabi ni maknanya al-muqaffa ni maknanya Nabi mengikut jejak Nabi-Nabi dahulu. Dan Nabi ni bukanlah Nabi yang pertama, bukan Rasul yang pertama. Kita tahu Rasul ni banyak kan. Ada 313 Rasul. Rasul ni maknanya yang diberi wahyu dan juga diperintahkan untuk sampaikan risalah Islam. Rasul ni 313. Jadi Nabi ni bukan satu-satunya Rasul, bukan satu-satunya Nabi. Kerja yang Nabi buat itu sampaikan Islam adalah kerja yang pernah dilakukan oleh Rasul-Rasul sebelum ini. Itu menyampaikan Islam. Jadi Nabi kata, Nabi ni al-muqaffa, yang mengikut jejak langkah. Maknanya Nabi ni ikut laluan yang sama dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Kan? Dan yang akhir sekali, dan ada lagi, wa ana al-hashir, sama macam tadi, yang mengumpulkan. Dan akhir sekali, wa nabiyul malahim. Wa nabiyul malahim. Dan yang akhir sekali adalah Nabi al-malahim. Al-malahim kat sini maksudnya perang. Bila disebut Nabiyul malahim, Nabi yang berperang, maksudnya Nabi SAW bangkit dalam satu zaman kekuatan dibina melalui peperangan. Zaman Nabi ini zaman sesuatu tamadun itu naik melalui perang. Zaman kita lain. Zaman kita tamadun naik melalui teknologi, ekonomi. Macam-macam lah. Tapi kekuatan zaman Nabi perang. Sebab tu zaman-zaman dulu, selepas raja, orang yang kanan ialah panglima perang. Kita kalau lepas Perdana Menteri, menteri yang penting, menteri keuangan lah, duit lah.
Kan? Jadi zaman Nabi ialah zaman perang. Nabi dibangkitkan pada zaman itu. Jadi nama Nabi antaranya Nabi kata wa nabiyul malahim. Nabi perang. Tapi jangan kita fikir Islam itu naik dengan mata pedang. Itu salah. Sebab Islam naik dengan dakwah, Islam naik dengan akhlak yang baik, dengan ilmu yang ada pada Al-Quran. Sebab Islam bermula dengan iqra', bermula dengan bacalah. Orang terima Islam kerana hidayah masuk dalam hati, bukan kerana ketakutan. Jadi perang itu sekadar satu jalan untuk melindungi dakwah, supaya dakwah itu tidak diancam oleh kejahatan. Itu konsep perang yang dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, betul. Sebab tu penting untuk kita faham. Bila kita kata perang zaman Nabi ni apabila Nabi ada kerajaan, kan? Nabi ada kerajaan. Bukan waktu Nabi berada di Mekah selama 13 tahun. Waktu tu Nabi tak ada kerajaan. Ini kita kena faham jugalah konsep peperangan. Sebab tu kalau ada orang yang kononnya nak memperjuangkan Islam, lepas tu dia mengangkat senjata, itu salah. Sebab itu kaedah yang Nabi tak pernah buat. Angkat senjata ini adalah langkah yang dilakukan oleh negara. Nabi bila ada pemerintahan, ada negara, kalau dalam kaedah siasat Islam dipanggil ada as-siyadah, sovereignty, ada kuasa sovereign, ada pemerintahan, barulah Nabi ada pasukan ketenteraan. Jadi kalau katakan mana-mana pihak dia cuba untuk jatuhkan kerajaan, dia angkat senjata tapi dia bukan kerajaan, itu salah kaedah dia. Dia habis huru-hara kalau semua pihak nak kata berjuang Islam, angkat senjata. Dan Islam sebagaimana disebut tadi, dia bukan naik dengan sebab peperangan tu. Kalau kita tengok dalam sejarah Islam, ketika Nabi wafat, seluruh semenanjung Arab itu berada di bawah Islam. Tetapi jumlah orang yang dibunuh, mati atas apa-apa sebab, termasuk dengan sebab peperangan, sangat kecil berbanding dengan luasnya tersebar agama itu. Jumlah yang mati itu sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Islam tersebar ke Yaman tanpa melalui perang. Pemimpin Yaman masuk Islam. Begitu juga tersebar ke sebelah pantai sebelah timur, sebelah Bahrain, sebelah Oman dan sebagainya. Mereka tunduk kepada Islam apabila Islam sudah ada kekuatan, tanpa melalui peperangan. Bahkan apabila Nabi menyerang, sebab Nabi ini banyak menggunakan kaedah preemptive war. Maknanya Nabi bukan berperang untuk membunuh, tetapi berperang untuk mengelakkan pertembungan. Maknanya Nabi berperang, hantar tentera untuk mengelakkan pertembungan. Ini strategi perang Nabi. Maknanya sebab tu dalam kaedah Islam, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kan? Dan di dalam ayat tu Allah sebut turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Tujuan persenjataan kekuatan ni, kumpulkan kekuatan, turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum, untuk menakutkan musuh. Maknanya strategi perang dalam Islam ni adalah bina kekuatan supaya musuh takut. Bila musuh takut, tak berlaku peperangan. Maknanya kaedah dia untuk elakkan peperangan. Dan kalau kita perhatikan cara Nabi, apabila Nabi menguasai Madinah, Nabi hantar tentera-tentera, dan sebahagian pada tentera itu datang untuk menunjukkan kekuatan. Apabila musuh lari, terus balik. Itu banyak strategi Nabi macam tu. Banyak strategi. Termasuklah di dalam satu peperangan, antara peperangan yang besar lah, di hujung-hujung kenabian, ialah peperangan Mu'tah.
Dan juga peperangan Mu'tah. Perang Mu'tah ini apabila Nabi hantar tentera pergi ke sebelah utara. Sama juga perang Tabuk, Nabi hantar tentera ke sebelah utara. Kan? Kedua-dua peperangan ini kalau tengok di dalam sejarah, sasaran Nabi kalau tengok yang hujungnya adalah Rom, satu kerajaan yang sangat-sangat besar. Kalau nak compare Rom dengan Madinah, Rom ni sangat besar waktu itu, Byzantine. Kerajaan yang sangat besar. Tenteranya beratus ribu. Kan, sistem ketenteraan yang tersusun dan sebagainya berbanding dengan Madinah. Tapi Nabi hantar tentera. Tujuan Nabi hantar tu bukan sasarannya adalah untuk Rom itu sendiri. Tapi nak bagi ruang supaya Islam dapat berkembang di sebelah utara dan penduduk di kawasan utara itu bersedia untuk masuk Islam tanpa takut kepada Rom. Itu kaedah dia. Sebab tu peperangan zaman Nabi ini, setiap peperangan zaman Nabi ini tujuan dan juga kaedah dia berbeza dengan tujuan dan peperangan orang biasa ataupun kerajaan biasa pada waktu itu. Sebab apa? Sebab kebanyakan orang perang ni nak musnah kampung, kuasai, lepas tu takbir kat situ. Musnah tempat lain pula, kuasai. Itu peperangan orang lain. Tapi Nabi, setiap peperangan Nabi mempunyai pendekatan-pendekatan untuk memberi ruang kepada dakwah dan untuk mengelakkan pertembungan yang lebih besar, kematian yang lebih banyak. Itu cara peperangan Nabi. Sebab tu kalau kita baca sirah, sepanjang Nabi hidup tu terlalu sedikit jumlah orang yang meninggal dunia kerana pertempuran ketika Islam disebarkan. Itu kehebatan dakwah cara Nabi. Sebab tu kalau ada orang kata Islam berkembang dengan pedang, itu satu fitnah yang sangat besar. Tapi kita kena ingat zaman itu tak boleh nak elak, sebab zaman itu memang kekuatan sesebuah kerajaan ialah dengan ketenteraan. Itu hakikat di mana-mana tempat sekalipun, mana-mana tamadun sekalipun pada waktu itu. Dan kita kena ingat orang Eropah lebih dahsyat perang berbanding dengan orang Islam, kan, sepanjang zaman. Wallahu a'lam bishawab. Jadi setakat ini saja. Mudah-mudahan Allah memberikan keampunan dan juga rahmat kepada kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.